Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Baik, alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita bertemu untuk menyambung perbincangan kitab kita, iaitu kitab 40 hadis sahih kisah ghaib dan ajaib. Dan pada malam ini kita sudah masuk pada perbincangan kisah yang ke-16, sebuah kisah yang baru, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang menceritakan tentang apakah yang berlaku di hari kiamat. Baik, jadi kisah kita pada malam ini bertajuk bukan ini ya. Okey. Bertajuk orang yang terburai isi perutnya dalam neraka. Jadi perbincangan ini akan bermula dari muka surat 93 bagi mereka yang memiliki kitabnya. Okey, boleh kita buka sama-sama muka surat 93 untuk kita baca hadisnya, lalu kita ambil apakah pengajaran yang terkandung pada kisah ini. Baik, hadis ini adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Pada awalnya dia pun berkata tentang seseorang yang berkata sesuatu kepadanya ataupun memerintahkan sesuatu kepada dia. Jadi dia pun kata begini, qila lahu ala tadkhulu ala Uthman fatukallimah. Jadi ada orang ni dia tanya kepada Usamah ibn Zaid, tidakkah engkau bertemu Osman lalu bercakap dengannya? Jadi ada orang yang memerintahkan Usamah ini pergi bertemu dengan Osman lalu bercakap tentang suatu perkara kepada Osman. Usamah dia kata begini kepada orang yang berkata ini. Faqala atarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum. Jadi dia katalah kepada orang ini, adakah kamu menyangka bahawa aku tidak bercakap dengannya kerana aku tidak memperdengarkan kepada kalian? Maknanya nak kata di sini, adakah kalian ni semua menyangka aku ni tak ada bercakap dengan Osman hanya kerana kalian ni tak dengar? Maknanya Usamah tak tunjuk bahawa dia sudah bercakap pada Osman tentang satu isu lah. Wallahu alam isu ni tentang apa. Tapi mungkin tentang pentadbiran negara, sebab di sini ia menceritakan tentang pemerintahan. Jadi Usamah kata kepada mereka, wallahi laqad kallamtuhu, demi Allah sesungguhnya aku telah berbicara kepada dia, fima baini wa bainahu ma duna an aftatiha amra la uhibbu an akuna awwala man fatahahu wa la aqulu li ahadin yakunu alayya amiran innahu khairun nas ba'dama sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Usama dia memberitahu kepada orang ini dan mereka semua yang berada di tempat itu. Dia kata kepada mereka, demi Allah sesungguhnya aku telah bercakap kepada Usman pada satu perkara itu, tentang satu perkara, tanpa aku perlu membuka satu perkara yang aku tidak suka menjadi orang pertama yang membukanya. Jadi Osman ini, siapa tadi? Usama, saya tertukar antara Usama dengan Osman. Usama, dia kata kepada orang ini, dia dah jumpa dengan Osman, dia sudah berbicara kepada Osman, yang mana tak perlu untuk dia beritahu kepada orang lain
tentang isu ataupun perkara yang telah dia bicarakan kepada Osman itu. Dan dia kata begini, tanpa aku perlu membuka satu perkara yang aku tidak suka menjadi orang pertama yang membukanya. Maknanya dia tak nak jadi orang yang sibuk menggembar-gemborkan tentang apa yang dia dah bicarakan kepada Osman itu tadi, atau aku tidak mengatakan kepada seseorang yang menjadi pemimpin ke atasku. Sesungguhnya dialah sebaik-baik manusia setelah aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi Usama dia kata bahawa Osman ini adalah orang yang baik, yang tak perlu dia cerita panjang, yang tak perlu dia nak nasihat panjang-panjang, kan? Dan dia pun di sini beritahu kepada orang ramai, iaitu Usama beritahu kepada orang ramai tentang sebuah hadis yang pernah dia dengar daripada Nabi SAW. Hadis berkaitan apa? Maka di sini Usama pun beritahu kepada mereka semua tentang sebuah hadis yang dia pernah dengar Nabi SAW katakan. Okey. Mana ya dalam bahasa Arabnya? Saya tertinggal ya teks bahasa Arab ni, tapi tak mengapa, boleh lihat dalam kitab kita di situ. Sama dia beritahu kepada kita tentang sebuah hadis Nabi SAW yang mana Nabi kata apa? Pada hari kiamat kelak, yu'ta birrajuli yawmal qiyamati fayulqa finnar. Didatangi seorang lelaki pada hari kiamat lalu dilemparkan ke neraka. Jadi nanti pada hari kiamat ada seorang lelaki yang dilemparkan ke dalam api neraka. Adakah lempar terus lempar dah settle begitu kan? Tidak. Jadi Usama kata apa? Nabi SAW beritahu kepada mereka bahawa lelaki ini setelah dicampakkan ke dalam api neraka, apa yang berlaku kepada dia, fatandaliqu aqtabu batnihi. Ususnya terburai, keluar. Setelah lelaki itu dicampakkan ke dalam api neraka, ususnya terburai, keluar. Okey. Lalu apa yang berlaku? Usamah kata, Nabi SAW bersabda, fayaduru biha kama yadurul himaru birraha. Lelaki ini pun dia mengelilingi alat penumbuk gandumnya. Kan keldai, dia berputar-putar dalam api neraka ni. Keldai, biasanya dia akan berputar-putar pada tempat gandum tu kan, untuk menghancurkan gandum. Okay, untuk jadikan ia sebagai tepung. Jadi, lelaki yang sudah terburai perutnya itu, Nabi SAW kata apa? Dia sebagaimana keldai itu dalam api neraka. Berputar-putar di dalam api neraka seolah-olah dia berputar-putar ataupun mengelilingi tempat gandumnya. Jadi, Nabi SAW pun menceritakan, penduduk neraka pun mengelilingi lelaki ini. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Penduduk neraka mengelilingi lelaki ini, lalu mereka pun bertanya kepada lelaki tersebut. Kerana lelaki ini adalah orang yang mereka kenal ketika hidup di dunia. Mereka tanya kepada lelaki ini, fayaqulun, ya fulan, wahai fulan, malaka, kenapa dengan kamu? Kenapa kamu masuk dalam api neraka ini dalam keadaan perut kamu terburai, lalu kamu mengelilingi api neraka ini sebagaimana seekor keldai yang mengelilingi tempat gandumnya. Sedangkan mereka kata kepada lelaki ini, alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah engkau seseorang yang menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran? Maknanya, lelaki ini ketika dia hidup di atas muka bumi, dia dikenali sebagai seseorang yang mana mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah orang lain daripada melakukan hal-hal yang buruk. Sebab itu, penghuni neraka yang mengenali lelaki ini hairan. Kenapa orang yang baik, orang yang ajak kita kepada kebaikan, orang yang suruh kita tinggalkan
keburukan itu, dia pula masuk dalam api neraka dan masuk bukan dalam keadaan yang orang kata baik. Masuk dalam keadaan, orang kalau masuk api neraka memang tak ada baiknya lah ya. Okay. Tapi nak kata di sini, dia masuk dalam api neraka dalam keadaan yang perutnya terburai dan mengelilingi. Api neraka itu seperti keldai yang mengelilingi tempat gandumnya. Sedangkan dia adalah orang yang tadi dia orang kata apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada orang lain supaya melakukan keburukan itu. Jadi lelaki ini pun jawab. Dia kata begini kepada mereka. Fayaqulu bala. Benar. Qad kuntu amuru bil ma'ruf. Aku adalah orang yang memerintahkan kepada kebaikan. Wala atihi. Tetapi sayangnya, aku bukanlah orang yang melakukan kebaikan itu. Dia suruh orang buat perkara yang baik. Dia perintahkan orang lain buat perkara yang baik. Tetapi dia sendiri tidak buat perkara baik tersebut. Kemudian, dia kata kepada mereka, wa anha anil munkar wa atihi. Aku juga betul. Aku adalah orang yang mencegah orang lain mencegah orang lain agar tidak melakukan perkara yang mungkar. Betul tak ayat tu? Mencegah orang lain atau melarang kemungkaran. Aku adalah orang yang melarang kemungkaran. Tetapi dia kata apa? Wa'atihi. Tapi malah aku adalah orang yang melakukan kemungkaran itu. Jadi sebab itu di sini kita lihat dalam hadis ini. Hadis ini riwayat Imam Muslim ya jemaah. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana orang yang sentiasa menyuruh kepada kebaikan. Orang yang sentiasa mencegah kemungkaran. Tetapi dalam masa yang sama, ketika dia suruh buat baik, dia sendiri tidak berlaku baik. Ketika dia mencegah kemungkaran, dia sendiri melakukan kemungkaran itu. Sebab itu kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan azab kepada dia dalam keadaan yang sedemikian. Baik, pengajaran hadis yang boleh kita peroleh daripada kisah ini. Dalam kitab kita di sini meletakkan ada 5 pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Tapi sebagaimana biasanya saya akan pilihlah ya mana yang bersesuaian untuk saya ketengahkan lah pada malam ini. Baik. Yang pertama kita lihat di sini. Para khalifah dan umara iaitu pemimpin yang melakukan larangan syariat hendaklah dinasihati secara rahsia. Sebab tadi kita lihat di awal kisah ini, Usamah bin Zaid ditegur oleh seseorang tentang diri dia lah, kenapa dia tak jumpa dengan Osman untuk memberikan nasihat lah maknanya di situ kan, untuk memberikan nasihat, untuk memberikan teguran tentang beberapa tindakan Osman yang dilakukan dalam pentadbirannya. Jadi di sini tadi kita nampak kan dalam kisah itu Usamah kata apa, dia sudah jumpa dengan Osman, dia dah berbicara pada Osman, dia dah tegur Osman, maknanya dia dah mendapatkan clarification daripada Osman tentang satu perkara. Jadi perlu untuk dia beritahu kepada orang ramai tentang apa yang telah dia lakukan ataupun tentang nasihat yang telah dia berikan kepada Osman. Ini kerana kita lihat di sini para khalifah iaitu pemimpin di sini ya yang melakukan larangan-larangan syariat hendaklah dinasihati secara rahsia. Maksudnya jika sekiranya dia ada buat perkara yang didapati ataupun dirasakan melanggar peraturan syariat ataupun sesuatu yang di luar apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka mereka ini perlulah dinasihati secara rahsia. Ini untuk para pemimpin yang melakukan, yang betul-betul ya mengikuti apa yang telah digariskan oleh agama ini. Okey, ini yang pertama. Maknanya bila kita nak nasihati pemimpin, dia begini jemaah, saya ingatkan begini. Bila kita nak apply dalam kehidupan ni, bila kita nak menasihati seorang imam, kita nak nasihati suami contohnya, ataupun kita nak nasihati isteri, kita nak nasihati siapa saja yang sebenarnya dia itu adalah leader. Okey.
Jangan kata seorang isteri ni bukan leader. Isteri dia adalah pemimpin dalam rumah suaminya. Di mana anak-anak melihat isteri itu sebagai role model, okay, kepada dalam kehidupan mereka. Jadi kalau seorang ayah dia nak menegur pasangannya, isterinya itu tadi kan, janganlah ditegur di hadapan anak-anak. Kerana anak-anak melihat ibu ini sebagai orang yang mereka hormati, orang yang setiap hari bersama dengan mereka. Jadi jika isteri ada melakukan kesilapan, begitu juga pada suami ya. Jika suami ataupun isteri ada melakukan kesilapan dan mereka ini lihat sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, isteri adalah pembantu kepada seorang pemimpin. Kita kata naib pemimpin kepada suami itu, maka kedua-duanya bila suami nak tegur isteri secara rahsia, bukan di hadapan khalayak ramai. Begitu juga bila isteri nak menegur suami, jangan ditegur di hadapan anak-anak ataupun di hadapan ahli keluarga dan sebagainya, bagi memelihara kepimpinan, credibility mereka sebagai seorang pemimpin dan pembantu kepada pemimpin itu. Okey, itu bagaimana kita apply dalam kehidupan kita seharian. Baik, seterusnya. Tidak boleh berpegang, pengajaran kita yang kedua ya, tidak boleh berpegang selamanya dengan orang yang mengeluarkan nasihat, pengajaran dan fatwa kepada manusia, kerana sebahagian mereka apa tu tertinggal ya, kerana sebahagian mereka ini ada kalanya batin mereka menyalahi zahirnya dan ada kalanya mereka melakukan secara sembunyi apa yang dilarang kepada manusia secara terang-terangan serta meninggalkan apa yang diperintahkan kepada manusia. Baik, kita lihat begini ya jemaah. Ada orang yang kita hormati, ada orang yang kita sanjungi sebagai pemberi nasihat, yang mungkin kita lihat ia sebagai orang yang memahami agama. Sebab itu kita banyak mendengar nasihat dia, kita banyak mendengar apa yang diperintahkan kepada kita. Namun kita kena faham mereka juga adalah manusia yang tidak terlepas daripada sebarang kesilapan dan kesalahan. Jadi dalam kehidupan ini mungkin ada perkara yang mereka perintahkan untuk kita lakukan, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya, dan ada juga larangan-larangan yang mereka beritahu kepada kita, bahkan mereka pula yang melakukan larangan tersebut. Jadi dah namanya manusia, kita kata begitu, dah namanya manusia, tidak terlepas daripada kesalahan. Maknanya tak semestinya dalam setiap keadaan kita perlu berpegang kepada nasihat dan kata-kata seseorang. Kerana mungkin dia ada buat silap. Dan kadang-kadang kesilapan itu kita nampak dengan mata kepala kita sendiri. Jadi manusia ni tidak maksum. Mereka tidak terlepas daripada kesilapan. Dan kalau mereka ada melakukan kesilapan, maka kita perlu melihat itu sebagai sesuatu yang dilakukan kerana mereka adalah manusia biasa. Dan tak semestinya kita mesti berpegang 100% kepada apa yang mereka sebutkan. Okay, sebab itu di sini ia menjadi pengajaran untuk asatiza contohnya kan, untuk pendakwa, untuk mereka yang sentiasa mengajak orang lain kepada kebaikan, influencer lah contohnya kan, selalu bercakap tentang hal-hal yang baik, memberikan motivasi kepada orang lain untuk melakukan kebaikan. Maka di sini Nabi SAW beritahu kepada kita, bila kita mengajak orang lain kepada kebaikan, kita juga perlu pastikan bahawa kita yang mengajak kepada kebaikan itu juga melaksanakan perbuatan tersebut. Begitu juga bila kita mencegah kemungkaran, mencegah perkara-perkara yang tidak baik, kita juga perlu pastikan kita adalah orang yang mencegah diri sendiri agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Jika sebaliknya, maka di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan azab kepada orang yang sedemikian. Sebab itu pengajaran kita yang ketiga, besarnya dosa dan hukuman di neraka bagi orang yang suka menunjuk-nunjuk. Jadi kita sekarang bila kita perlihatkan kepada orang ramai ni kan, bahawa kita ni mengajak orang lain kepada kebaikan. Kita beritahu tentang hal-hal yang buruk yang perlu orang lain cegah, jangan buat. Jadi maknanya kita tunjukkan kepada orang lain tentang siapa kita ini. Kita sebagai seorang yang pemberi nasihat, sebagai seorang yang menjadikan diri kita role model kepada orang lain,
supaya dilihat perfect, dilihat baik. Bukan perfect apalah, maknanya dilihat sempurna kerana melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan mencegah daripada perkara yang tidak baik. Maka di sini, orang yang begini, dia tunjukkan apa yang sebaliknya. Dia tunjukkan tentang perkara yang baik tapi dia tak buat. Dia cegah orang lain daripada melakukan kemungkaran tapi dia sendiri tidak melakukan hal itu. Maknanya dia sendiri yang melakukan perbuatan yang mungkar itu. Maka orang yang begini sebenarnya dia melakukan dosa dan dia mendapat ancaman api neraka. Sebagaimana yang telah kita bincangkan di awal kisah itu. Orang yang begini, dia suruh orang lain buat baik tapi dia tak buat. Dia cegah orang lain daripada melakukan kemungkaran tapi dia sebenarnya yang buat perkara mungkar itu. Orang yang begini, Allah Subhanahu Wa Taala akan campakkan dia dalam api neraka dalam keadaan yang isi perutnya terburai lalu dia mengelilingi api neraka seperti himar, seperti keldai yang mengelilingi tempat gandum. Jadi bila kita suruh orang lain buat perkara yang baik, kita pastikan kita adalah orang yang melakukan kebaikan itu. Bila kita mencegah orang lain daripada kemungkaran, kita perlu pastikan kita adalah orang yang tidak melakukan kemungkaran tersebut. Supaya kita tidak terkena dengan ancaman yang telah diceritakan oleh Nabi SAW itu tadi. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Hadisnya ringkas, pengajarannya mudah-mudahan ini adalah sebuah perbincangan yang ringkas tapi padat. Sebagai pengajaran untuk kita ketika kita melalui kehidupan ini, apa pun yang kita buat, jangan terlampau-lampau kita ni menunjuk bahawa kita ni adalah orang yang baik sedangkan kita tidak sebagaimana yang kita tunjukkan. Kerana kita perlu ingat Allah itu Maha mengetahui siapakah diri kita yang sebenarnya. Allah itu Maha mengetahui bagaimana amalan kita. Di hadapan orang ramai kita boleh tunjukkan bahawa kita ini baik, tapi kemungkinan besar di belakang orang ramai kita tidak sebagaimana yang kita perlihatkan kepada orang yang ada di sekitar kita. Okey, baik jemaah, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan dapat menjadi motivasi untuk diri kita, pengajaran untuk diri kita agar sentiasa melakukan amal soleh, agar sentiasa ikhlas dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan yang husnul khatimah yang ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang budiman, ayuh sama-sama kita dirikan kediaman kita di Jannatul Naim kelak. Masjid An-Naim memerlukan sejumlah $500,000 untuk menambah baik ruangan solat dan bangunan masjid bagi keselesaan dan ketenangan ibadah para jemaah. Saya doakan agar setiap infak yang dihulurkan diberikan pulangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlipat kali ganda di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.